KPM. Susah betul lah nak. Macam mana bunga ni Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Fizi? Ya cikgu. Fizi tengah buat apa? Saya tengah melakar cikgu. Melakar? Apa yang Fizi lakar ni? Saya tengah melakar bunga kat depan ni cikgu. Gambar bunga dengan dia punya pasu sekali, Fizi? Itu lah cikgu. Jadi tak? Aduh segan lah cikgu. Bolehlah tunjuklah kat saya. Takkanlah. Boleh? Boleh cikgu. Boleh lah tunjuk kat saya. Ya Allah, apa yang Fizi lakar ni, Fizi? Inilah cikgu. Benda ni? Okey, saya rasa Fizi kena masuk kelas saya lah, Fizi. Itulah cikgu. Boleh? Ajarlah saya cikgu. Boleh, Fizi masuk kelas saya, boleh? Boleh cikgu? Okey, jom. 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 Cantik. Cantik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam menengah rendah sekarang ini bersama dengan hos anda, Abang Fizi. Macam mana? Cantik tak lukisan Fizi? Tak cantik bukan? Hari ini kita akan belajar cara-cara melakar dia, okey? Kerana hari ini kita akan belajar tentang reka bentuk dan teknologi proses dalam penghasilan produk. Kita nak bersama-sama dengan Cikgu Amir daripada SMK Tinggi St. Davis, Bukit Baru, Melaka. Apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah Fizi sihat. Fizi sihat? Saya bertambah-tambah sihat Cikgu. Okey. Alhamdulillah semua berada dalam keadaan sejahtera. Insya-Allah seadanya. Kita harapkan juga anda di luar sana pun dalam keadaan tenang-tenang. Kami tidak berdua dalam studio. Kita bersama-sama dengan cikgu jurubahasa kita iaitu Cikgu Aida Zainul Azizdin daripada SM Pendidikan Khas Vocational Merebuk Kedah, katanya hari ini yang bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Noh daripada Kedah mai di sini. Baik Cikgu. Jauh hari datang. ini nak belajar apa Cikgu? Katanya hari ini Cikgu nak ajar saya melakar Cikgu. Okey, ada beberapa perkara yang kita akan belajar selain daripada kita melakar produk. Okey, kita juga akan belajar sedikit tentang konsep dalam reka bentuk. Baik. Juga kita akan belajar prinsip dan juga elemen dalam lakaran. Dan kita akan belajar berkaitan dengan menyediakan jadual kerja, dan yang terakhir kita akan belajar sedikitlah berkaitan dengan penggabungan elemen dan prinsip dalam lakaran, Fizi. Macam-macam yang bakal Macam-macam kita akan belajar, cikgu, betul. ya? Betul. Lagi Cikgu, silakan. Okey. So untuk meneruskan episod pada kali ini, okey, kita akan teruskan dengan merancang konsep elemen prinsip yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Okey, yang pertama, untuk merancang konsep, kita ada bentuk mengikut fungsi. Konsep untuk kita merancang ataupun kita punya konsep yang kita akan gunakan dalam melakar bentuk produk adalah bentuk mengikut fungsi ataupun fungsi mengikut bentuk. Dua perkara yang berbeza, Fizi. Okey, bentuk mengikut fungsi maksudnya adalah produk yang kita nak buat, produk yang kita nak buat, bentuk dia adalah mengikut kepada fungsi dia. Contoh macam kerusi, mestilah ada tempat duduk, mestilah ada penyandar. Baru dikira sebagai kerusi. Maksudnya bentuk mengikut fungsi. Dia reka bentuk mengikut kepada fungsi dia. Manakala fungsi mengikut bentuk, biasanya bentuk tu dah ada, cuma ditambah baik dan kemudiannya dimasukkan fungsi ke dalam bentuk tersebut. Dan terjadilah produk. Contohnya yang berada dekat depan kita ni, ini adalah fungsi mengikut bentuk. Maksudnya kita dah ada bentuk pasu ni, tapi pasu ni meniru serba sedikit bentuk pokok kaktus. Okey, dia tiru serba sedikit, maksudnya bentuk telah ada, dimasukkan fungsi ke dalam bentuk pokok kaktus itu sehingga jadilah bentuk pasu. Fizi. Faham Cikgu. Boleh? Faham? Faham. Yang kedua iaitu bentuk mengikut fungsi, maksudnya kita buat pasu mengikut kepada bentuk yang sesuai untuk sebagai pasu. Maksudnya pasu tu sesuailah bentuk dia menjadi pasu. Sama macam ni dalam bentuk dia bentuk silinder dan kemudian kita masukkan bunga dan sebagainya. Sesuai. Baik. Okey? Untuk fungsi mengikut bentuk, biasanya dia adalah bentuk yang unik. Ya Cikgu. Ini biasa kita jumpa, Fizi, betul? Biasa Cikgu. Biasa. Okey, yang ini bentuk dia lebih unik. Sangat unik Cikgu. Dia unik. Okey? Boleh. Itu Faham, adalah Cikgu. daripada sudut konsep bentuk mengikut fungsi dan fungsi mengikut bentuk, Fizi. Boleh Clear dekat situ? Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen reka bentuk. Elemen reka bentuk ni satu perkara yang penting untuk kita melakar, Fizi. Okey, elemen ini akan digunakan dalam lakaran kita.
Okey, antara elemen-elemen yang kita akan gunakan dalam lakaran kita, yang pertama kita akan gunakan elemen warna, yang kedua adalah elemen rupa, yang ketiga adalah elemen bentuk, yang keempat garisan, seterusnya tekstur, seterusnya ruang, dan seterusnya saiz, dan juga yang terakhir adalah elemen nilai. Okey, elemen-elemen ini digunakan untuk kita hasilkan lakaran kita supaya lakaran kita mengikut kepada kehendak pelanggan kita. Itu yang bakal kita pelajari pada hari ini. Betul, Jadi, Biji. jangan ke mana-mana, jangan tukar stesen TV. Ya. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM dalam Menengah Rendah bersama dengan Abang Fizi dan juga kita bersama dengan Cikgu Amir kita daripada Sekolah Menengah Tinggi St. Davis Bukit Baru Melaka. Hari ini kita belajar tentang reka bentuk dan teknologi proses dalam penghasilan produk. Baik cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey, boleh saya teruskan Fizi Silakan cikgu. Okey, tadi kita dah sebut serba sedikit tentang elemen reka bentuk. Okay, saya nak terangkan satu persatu apakah elemen-elemen reka bentuk yang ada yang kita akan gunakan dalam lakaran kita Fizi. Baik cikgu. Macam Fizi lakar tadi memang agak teruk lah kan, tapi agak ke laut cikgu. agak ke laut. Tak apa, kita akan belajar cara melakar yang betul Baik, boleh cikgu. Fizi Boleh, cikgu. Okey, yang pertama adalah elemen garisan. Garisan ni satu elemen yang sangat penting untuk kita gunakan dalam lakaran kita. Okey, garisan ada garisan lurus, ada garisan daripada sudut melengkung, ada garisan daripada sudut membulat dan sebagainya. Itu bergantung kepada apa yang hendak kita lakar Fizi. Pertama, elemen pertama adalah elemen garisan. Yang kedua adalah elemen bentuk. Okey, elemen bentuk maksudnya biasanya bentuk adalah bentuk 3 dimensi. Okey, pandangan atas, pandangan sisi dengan pandangan hadapan. Maksudnya dia mempunyai satu bentuk yang orang kata 3 dimensi lah, 3 dimensi. Dan yang ketiga adalah elemen daripada sudut warna. Okey. Fizi, elemen warna dia ada 3 kelas dia. Yang pertama dia adalah warna primer, yang kedua adalah warna sekunder, dan yang ketiga adalah warna tertier. Okey, untuk warna primer, Fizi pernah tak tengok dekat printer kita ataupun kita punya pencetak kita, okey kan ada color kan, ada warna kan? Ada 4 ke semua? Ada 4. Okey, warna biasa ingat tak warna apa? Warna hitam, warna biru, merah merah dengan warna kuning. Warna kuning. Okey, kita tolak warna hitam ke tepi. Warna primer adalah warna yang terdapat dalam mesin pencetak kita, iaitu warna merah, warna biru, warna kuning. Daripada 3 warna tu akan digabungkan menjadilah warna sekunder. Warna yang kedua adalah warna sekunder dan kemudian digabungkan lagi dia akan jadi warna tertier Fizi. Baik cikgu, faham. Dia digabung-gabungkanlah sampai jadi warna tertier. Dan warna juga boleh dikelaskan kepada 2, iaitu warna sejuk dan juga warna panas. Oh, ada sejuk dengan panas cikgu ya? Ada warna sejuk, warna panas. Warna sejuk contohnya macam baju saya ni. Sejuk je. Kita pandang, kita rasa dalam keadaan tenang, kita relax dan sebagainya. Warna hijau kita pandang, kita tenang dan sebagainya. Warna panas contohnya warna merah. Bukanlah kita pandang kita rasa panas, tidak, tapi kita menimbulkan mood ceria, ceria, happy dan sebagainya, semangat dan sebagainya. Sebab tu kita memerlukan warna sama ada warna sejuk ataupun warna panas. Boleh Fizi, boleh faham cikgu. Okey, bagus. Okey, kita sambung seterusnya berkaitan dengan rupa. Okey, rupa berbeza dengan bentuk. Tadi bentuk saya cakap tadi biasanya bentuk 3 dimensi. Tapi untuk rupa dia 2 dimensi sahaja. Okey, dia adalah rupa asas. Rupa juga terbahagi kepada 2, iaitu rupa geometri dan juga rupa organik. Rupa geometri contohnya segi 4, segitiga, itu biasa. Kalau rupa geometri kalau rupa organik, rupa dia kita boleh lakarkan sendiri mengikut kesesuaian yang kita nak. Kalau rupa geometri dia bentuk segitiga, segi 4 dan sebagainya. Organik kita boleh lakarkan bentuk apa yang kita suka. Faham cikgu? Seterusnya pada tekstur. Tekstur ni dalam lakaran kita boleh tambahkan lakaran garisan tekstur supaya kita nampak macam
lakaran tu bila kita pandang nampak macam ada rekahan kayu. Kalau kita tengok dekat slide tu, ada macam rekahan kayu. Oh, okey. Itu sebenarnya hanyalah lakaran saja, tapi dia menimbulkan kesan tekstur kepada kita, kasar, lembut, halus dan sebagainya. Faham, cikgu. Okey, boleh? Dan seterusnya kita pergi kepada nilai. Nilai ni adalah kesan sama ada dia gelap ataupun kesan sama ada dia cerah dalam lakaran kita, gelap dan cerah, Fizi. Faham, cikgu. Boleh? Okey. Seterusnya kita sambung kepada ruang. Okey, Fizi. Ruang. Semua orang tahu apa itu ruang. Ruang adalah kawasan kosong. Kawasan kosong yang terdapat dalam lakaran kita. Kita nampak bila kita lakar benda tu, kita nampak ruang tu kosong. Okey, ruang tu kosong. Biasanya ruang yang pada bahagian kosong tu kita akan gelapkan, Fizi. Oh, So baru kita nampak bahawa dalam tu ada ruang, Contoh kalau kita tengok dalam slide kita ada bentuk silinder, dalam dia kosong. Dan juga kita ada bentuk kasut yang menunjukkan bahawa dalam kasut tu ada ruang. Ini kita kata kita gunakan elemen warna dekat situ supaya kita nampak bahawa dalam produk kita tu ataupun dalam lakaran kita tu ada ruang di bahagian dalam dia, Fizi. Nampak lebih jelas. Nampak lebih jelas kat Image situ. itu, cikgu. Dan lebih nampak cantik. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada elemen saiz. Saiz semua orang tahu, Fizi. Kenapa ada saiz besar, kenapa ada saiz kecil. Okey, kenapa, Fizi? Fizi agak-agak tahu tak kenapa ada besar, kenapa ada kecil? Kenapa ada produk yang besar, kenapa ada produk yang kecil? Dia bersesuaian, cikgu. Bersesuaian. Contoh, kalau katalah kasut. Kasut takkan nak semua sama saiz saja. Betul. Takkan semua saiz 8 je. Mesti ada saiz yang kecil, saiz Macam saiz 9. Saiz 9. Mesti ada yang besar, saiz 9. Mesti ada saiz yang kecil, saiz 7 dan sebagainya. Bergantung kepada kehendak pengguna. Macam contoh dalam slide saya tunjukkan, iaitu gambar komputer kan, komputer riba. Ada yang besar saiz 14 inci dan ada yang kecil saiz 10.1 inci. Ya, cikgu. Itu menunjukkan saiz dia, Fizi. Boleh Fizi? Faham, cikgu. Okey, kita seterusnya pergi kepada prinsip. Okey, secara jelas prinsip ini akan mendukung dia akan mendukung elemen reka bentuk ini tadi supaya lakaran kita akan menjadi lebih baik, Fizi. Faham, cikgu. Elemen satu peringkat, prinsip satu peringkat, tetapi prinsip ini akan mendukung elemen ini supaya lakaran kita akan menjadi lebih cantik dan lebih menarik, juga mengikut kepada kehendak pelanggan. Tak guna kita lakar tetapi pelanggan kita tak setuju dengan kita punya lakaran tersebut. Boleh, Fizi? Faham, cikgu. Okey, kita lihat kepada prinsip yang pertama, iaitu keseimbangan. Yang kedua, kita ada pergerakan. Yang ketiga, kita ada kontras. Yang keempat, kita ada pengulangan. Yang kelima, kita ada penekanan. Yang keenam, kita ada keringkasan. Seterusnya, kita ada kesatuan. Dan seterusnya, kita ada kepelbagaian. Dan yang terakhir, kita ada harmoni. Okey, saya akan terangkan satu persatu, Fizi. Baik, cikgu. Okey, untuk keseimbangan, Fizi. Keseimbangan ni maksudnya, satu lakaran itu, dalam lakaran itu, sebelah kanan dengan sebelah kiri tu, apabila kita bahagikan lakaran kita, produk kita tu, adakah sebelah kanan dengan sebelah kiri tu sama rupa dia? Contoh, kalau kita lihat lakaran ataupun gambar rama-rama tu, kanan dengan kiri sama tak gambar dia? Sama, cikgu. Sama. Kalau dia sama, nama dia keseimbangan simetri. Maknanya kanan dan kiri sama. Keseimbangan simetri. Simetri. Kalau kata dia gambar, kalau kita lihat kat situ gambar pokok pokok apa tu? Kaktus kan? Pokok kaktus tu, kalau kata kita belah dua pokok kaktus tu, sebelah kanan dengan sebelah kiri sama tak? Tak sama, cikgu. Tak sama. Apabila tak sama, nama dia keseimbangan asimetri. Oh, Tadi asimetri. simetri, yang ini asimetri. Faham, cikgu. Beza. Ada beza dekat situ. Boleh, Fizi? So, produk kita biasanya memang ada keseimbangan ini apabila kita bahagikan kepada dua, kanan dan kiri, Fizi. Okey? Yang kedua adalah pergerakan. Pergerakan ni adalah kita akan nampak aliran pergerakan pada lakaran kita. Kalau kita lihat dekat gambar tu, bila kita pandang gambar tu, kita nampak macam dia seolah-olah bergerak menyerong. Dia bergerak menyerong, menuju ke sebelah kiri. Kita pandang dia menuju ke sebelah kiri, ibarat Terowong menyerong. dia, macam ada terowong, macam ada terowong. Itu kita panggil pergerakan. Sebenarnya dia tak bergerak, tetapi bila kita pandang kepada lakaran tersebut, kita nampak pergerakan dia, Fizi. Okey, boleh, Fizi? Faham, cikgu. Seterusnya yang ketiga, kontras. Apa itu kontras? Kontras adalah perbezaan yang ketara. Kalau kita lihat gambar kereta tu, kereta tu nampak warna dia sangat beza, ketara warna dia. Betul, tayar lain, tayar lain, dia punya rim lain, dia punya badan lain dan sebagainya. Itu kita panggil dia kontras. Kontras. Kenapa perlu ada kontras, Fizi? Sebab kita nak
produk kita menarik perhatian orang lain. Sebab tu kita memerlukan perbezaan macam tu. Contoh macam kereta mainan kanak-kanak kan, mesti warna dia kontras. Betul cikgu. Betul, setuju tak dengan saya? Setuju, Mesti cikgu. warna dia kontras. Biasa kalau kita beli dekat kedai, mesti warna dia kontras sebab dia nak menarik perhatian kanak-kanak. Dia ada daya penarik di situ. Daya penarik. Tapi kalau kereta yang sebenar, ada tak warna kontras macam tu? Tak ada cikgu. Tak ada. Mungkin Jarang-jarang, ada, cikgu. jarang-jarang kita jumpa. Sebab apabila kalau macam kontras ni, dia akan menimbulkan kesan macam keanak-anakan sikit. Ya. Macam seronok kita pandang dia cantik dan sebagainya. Macam kereta yang sebenar, kita nak menunjulkan kematangan. So warna dia biasanya sekata je, satu colour, satu warna je. Betul Ya, Fizi betul, cikgu. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada pengulangan. Pengulangan paling mudah. Maksudnya dalam lakaran kita ada bahagian-bahagian dalam lakaran kita yang diulang-ulangkan Fizi. Maksudnya lakaran tu dia saja ulang-ulangkan benda tu, itu kita panggil dia pengulangan. Maksudnya ada bahagian dalam lakaran kita yang diulang-ulangkan. Okey, seterusnya penekanan. Okey, dalam penekanan ibarat macam inilah. Yang paling mudah. Kalau kata kita berbadan besar. Kita berbadan besar, kita pakai baju yang hitam supaya kita nampak lebih kurus, betul? Betul, cikgu. Tapi kita nak sembunyikan badan kita yang besar ni, kita cuba pakai contoh bunga yang besar. Untuk perempuan, kita pakai bunga yang besar di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dia akan memberi penekanan mata pengguna ataupun mata orang pada bunga tu. Dan dia tak nampak pun pada kelemahan yang ada pada badan orang tu. Faham cikgu. Itu namanya penekanan. Penekanan. Okay? Dia memberi kepada penekanan. Dan seterusnya adalah keringkasan. Keringkasan sebenarnya satu benda yang ramai orang suka sekarang, moden. Ringkas. Maksudnya tak perlu nak serabut dengan pelbagai benda dan sebagainya. Dia ringkas sahaja Fizi. Boleh Fizi? Faham cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesatuan. Kesatuan ini menggabungkan pelbagai jenis elemen untuk menghasilkan satu produk. Dia gabungkan macam-macam Fizi untuk hasilkan satu produk yang terbaik dan pada lakaran yang kita akan buat. Okey? Dan seterusnya adalah kepelbagaian. Kepelbagaian ni dia gabungkan pelbagai pula. Lagi banyak elemen, lagi banyak ciri-ciri elemen yang dimasukkan dalam tu. Lebih kompleks. Lebih kompleks. Okey, kalau kita tengok gambar tu pun lebih kompleks. Betul. Lagi macam-macam dimasukkan dalam tu. Itu kita panggil dia kepelbagaian. Dan yang terakhir untuk prinsip reka bentuk adalah harmoni. Harmoni maksudnya kita pandang saja gambar tu, kita rasa tenang. Harmoni je rasa. Harmoni dia rasa. Biasanya interior design dia akan lukis, dia akan konsepkan dalaman rumah orang, konsep harmoni, tenang. Kita pandang relax, tenang aja. Baik, itu nama dia harmoni. Itu daripada sudut prinsip. Okey, sekarang kita dah belajar elemen, kita dah belajar prinsip. Sekarang kita nak masukkan elemen dan prinsip ini ke dalam lakaran pula Fizi. Boleh? Oh, boleh cikgu. Boleh, kita nak masukkan dalam lakaran. Ini contoh lakaran perkembangan idea. Okey, dekat bawah tu kalau Fizi perasan sebelah kiri dengan sebelah kanan tu, dia ada tulis prinsip dan juga dia ada tulis elemen. Okey, produk kita nak buat penggilap kasut magic. Okey, kita nak buat penggilap kasut magic. Sekarang ini adalah lakaran perkembangan idea ataupun lakaran idea daripada pereka bentuk yang akan dipersembahkan kepada siapa? Kepada pengguna. Pengguna boleh pilih daripada 4 lakaran ini, mana yang lakaran yang dia suka, dan daripada 4 ini dia memilih lakaran nombor 4 Fizi. Oh, Dia memilih lakaran nombor 4. Dekat depan Fizi tu, okey, dekat kita punya tu ada lakaran tersebut. Okey, lakaran perkembangan idea ni maksudnya itu adalah idea Fizi. Idea daripada siapa Fizi? Daripada pereka bentuk, kemudian ditambah baik dengan idea daripada pengguna dan kemudian terhasillah lakaran perkembangan idea dan mereka akan berbincang memilih lakaran yang terbaik untuk dihasilkan produk tersebut. Boleh Fizi? Faham cikgu? Cara asas dia. Faham. Okey, itu adalah lakaran. Sebab tu lakaran ini sangat penting sebab lakaran adalah lukisan awal dan juga lakaran adalah lukisan draft yang kita lakar tanpa menggunakan pembaris dan jangka lukis. Itu dia. Itu sangat-sangat penting tu. Ya, Tanpa pembaris dan jangka lukis. Tadi masa Fizi-Fizi yang mula-mula tadi, saya nampak Fizi ada gunakan pembaris kat atas meja. Ya cikgu, ada cikgu. Ada lagi pembaris tu. Bukan sekadar pembaris, pemadam pun ada cikgu. Pemadam tak apa. Kita faham. Pemadam biasa kita akan apabila berlaku masalah kita akan padam. Tapi untuk pembaris, untuk lakaran memang tidak boleh gunakan pembaris ataupun tak boleh menggunakan jangka lukis Fizi. Itu lakaran cikgu Untuk ya. lakaran, untuk lukisan dia lain. Okey, ini lakaran. Dia adalah lukisan awal Fizi. Baik. Okey, boleh Faham. Fizi? Faham cikgu. Okey. Saya harapkan anda yang sedang menonton pun faham dan juga semangat seperti mana penerangan oleh Cikgu Amir kita ni. Cikgu, kita rehat kejap cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Yes.
KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Amir. Pada hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran reka bentuk dan teknologi proses dalam penghasilan produk pada hari ini. Jadi terus kekal fokus, jangan ubah stesen. Silakan Cikgu. Okey, boleh Fizi. Kita sambung Fizi ya. Sambung Cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada lakaran produk yang hendak dibuat. Tadi sebelum ni kita dah belajar tentang lakaran perkembangan idea ataupun lakaran idea. Ada 4, betul tak Fizi? So satu yang akan dipilih oleh pelanggan. Satu yang dipilih pada pelanggan tu kita akan lakarkan semula, kita akan namakan dia sebagai lakaran 3D bermaklumat. Oh, baik. Okey, dalam lakaran 3D bermaklumat ni maksudnya dia mempunyai yang pertama dia ada nama produk, dia juga ada saiz produk, dia ada bahan apa yang nak digunakan dalam penghasilan produk tersebut. Ya, cikgu. Juga dia ada komponen ataupun bahagian-bahagian pada produk tersebut dan juga dia ada elemen dan prinsip yang telah kita pelajari itu tadi. Faham, Boleh cikgu. Fizi? Faham, cikgu. Okey, ini adalah lakaran perkembangan ini adalah lakaran 3D bermaklumat yang patutnya murid-murid di rumah akan lakar jika mereka bercadang untuk menghasilkan produk ini di sekolah Fizi. Okey, dalam lakaran ini macam saya cakap tadi, kita labelkan bahan dia di mana, kita ada bahagian-bahagian, kita ada bahan, kita ada saiz produk dan juga kita ada prinsip dan juga elemen reka bentuk berserta dengan nama produk. Okey, untuk lakaran 3D bermaklumat ni Fizi, dia biasanya kita menggunakan lakaran yang ada warna. Okey, warna kita boleh menggunakan sama ada kita gunakan pensel warna ataupun kita gunakan art marker, kita panggil art marker. Ataupun kita menggunakan kapur dan sebagainya. Dan juga dia mempunyai kesan, iaitu kesan apa? Dia mempunyai kesan pencahayaan dan juga dia mempunyai kesan bayang. Sebab tu dekat gambar rajah tu kalau Fizi nampak dekat belah bahagian bawah dia tu, dia ada bahagian yang gelap hitam dan sebagainya. Itu maksudnya menunjukkan kesan bayang bagi lakaran tersebut. Faham. Okey, kenapa perlu ada kesan bayang, pencahayaan dan rendering pada produk ini, pada lakaran ini adalah untuk menjadikan lakaran 3D bermaklumat ini adalah lakaran yang lengkap dan juga lakaran yang memberi kesan kepada kita punya pengguna. Faham. Dan pengguna akan bersetujulah dengan produk yang ingin kita hasilkan Fizi. Boleh Fizi Boleh. Okey, selain daripada itu kita juga ada lakaran ceraian. Dalam lakaran ceraian kita akan bahagi-bahagikan produk kita, kita akan asing-asingkan, kita akan pisah-pisahkan produk kita dan kemudian nampak dia akan bercantum Fizi. Okey, dalam lakaran ceraian sebab kita nak tunjukkan kepada kita punya pelanggan bagaimana urutan pemasangan komponen produk kita ni supaya dia tahu apa yang berjumpa apa yang berjumpa apa yang berjumpa apa. Dan juga dia nak tahu di mana kedudukan komponen-komponen yang akan kita gunakan apabila ingin kita hasilkan produk tersebut. Faham, Boleh cikgu? Fizi Boleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada lukisan kerja. Ini baru pergi kepada lukisan. Tadi lakaran. Ini adalah lukisan. Dalam lukisan kerja ada 3 lukisan kerja yang perlu murid-murid tahu, iaitu yang pertama lukisan isometrik. Lukisan isometrik ni adalah lukisan 3 dimensi. Kita nampak bahagian-bahagian dia. Jelas. Orang kata dia punya siap ada sudut lagi. Fizi 30 darjah, 30 darjah. Paksi sudut dia. Ya, faham. Okey, dan jelas. Yang kedua adalah lukisan skematik. Lukisan skematik ni, jika produk yang murid ingin hasilkan mempunyai litar elektrik atau litar elektronik, dia kena buat lukisan skematik. Kena ada cikgu ya? Kena ada lukisan skematik. Dia adalah lukisan elektrik ataupun elektronik yang menggunakan simbol. Simbol komponen elektronik ataupun simbol komponen elektrik tersebut. Faham cikgu? Dan yang ketiga adalah lukisan unjuran ortografik. Lukisan unjuran ortografik, dia nak tahu pandangan pelan, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi bagi lukisan ataupun produk yang ingin kita hasilkan Fizi. Kita nak pandangan hadapan, pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan pada atas. Pandangan pelan. Okey, kita nak kat situ. Okey, seterusnya menyediakan jadual kerja. Jadual kerja adalah satu perkara yang sangat penting yang apabila seorang pereka bentuk ingin menyiapkan produk dia, okey, dia akan serahkan lakaran itu kepada pembangun mock-up ataupun dia akan serahkan dia punya lakaran itu kepada pembangun produk tersebut ataupun pembangun model tu. Dan pembangun model mestilah mengikut kepada jadual kerja yang telah disediakan. Takut nanti apabila kita tak ikut jadual kerja tersebut, produk sepatutnya siap pada tempoh-tempoh tertentu, produk tersebut tidak siap. Siap lambat. Siap lambat. Apabila siap lambat, pelanggan akan marah. Apabila pelanggan akan marah, pelanggan akan tidak percaya kepada kita lagi.
Faham, Sebab itu kita memerlukan jadual kerja. Ini contoh jadual kerja yang kita boleh ikut. Pada jadual kerja dia ada aktiviti dan juga dia ada minggu. Minggu bila yang produk tersebut akan siap dan sebagainya, Fizi. Okey, boleh ya Fizi ya? Secara Faham, asas cikgu. ya. Faham, Untuk cikgu. jadual kerja, saya tak Faham. nak ulas banyak, tapi saya rasa semua murid-murid boleh faham berkaitan dengan jadual kerja. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti, Fizi. Boleh? Boleh, cikgu. Tadi Fizi dah tengok tentang lakaran idea ataupun lakaran perkembangan idea. Ada 4 lakaran yang dia kena buat kan. Tapi hari ni saya tak suruhlah Fizi buat sampai 4. Aha. Okey, saya suruh Fizi buat satu saja. Satu je, cikgu? Satu saja. Tapi Baik. bukanlah penggilap kasut magic tu. Ha. Kita buat yang lain, iaitu kita buat satu bag. Okey, Bag. kita baca dia punya arahan dia. Baik, Syarikat A telah melantik syarikat anda, syarikat Fizi lah, untuk menghasilkan 100 unit bag jeans. Dia nak buat 100 unit bag jeans. Sebagai pereka bentuk, siapa pereka bentuk tu? Saya, cikgu. Fizi lah. Aha. Okey, anda ditugaskan untuk melakar lakaran idea bagi produk tersebut untuk dipersembahkan kepada pelanggan. Oh, jadi Dan saya kena inilah melakar dia dulu. punya lakaran idea dia. Aha. Okey, inilah lakaran idea dia, Fizi. Dan dekat depan kita ni pun ada lakaran idea yang telah siap, Fizi. Baik, cikgu. Okey? Boleh tak saya bagi masa lebih kurang dalam 2-3 minit untuk Fizi bantu saya sebagai pereka bentuk. Baik, cikgu. Fizi lakarkan lakaran tersebut. Sambil-sambil saya pun saya nak lakarkan saya punya lakaran jugalah. Boleh, Fizi? Boleh, cikgu. Fizi rasa okey tak? Saya benda ni saya cuba, cikgu. Cuba. Saya cuba, Okey, cuba. Boleh? Boleh, Cuba. cikgu. Kalau tak faham, Fizi boleh tanya saya. Okey, saya nak cuba, cikgu, sekarang, cikgu. Okey, cuba. Boleh guna pembaris, cikgu? Okey, untuk lakaran saya dah bagi tahu Fizi, kita tak boleh gunakan pembaris. Maksudnya kita gunakan kita punya skill tangan kita. Okey? Kalau kata tak tegak, boleh padam tak Fizi? Boleh. Boleh, kita boleh padam, tak ada masalah. Kita buat dia, cikgu. Kita buat dia. Ha. Okey. Gambar dia Fizi boleh pandang dekat sana. Baik. Okey, garisan yang Fizi buat, pastikan garisan tersebut jelas, boleh nampak sebab garisan ni pun ada beza-beza. Contoh kita ada garisan binaan, kita ada garisan objek. Garisan binaan biasanya tak nampak sangat, Fizi. Okey, untuk garisan objek kita nampak garisan tersebut. Boleh, Nampak, Fizi? cikgu. Boleh, Okey, cikgu. alright. Sekarang pensel Fizi gunakan pensel apa ni agak-agak? 2B, cikgu. 2B. 2B. Okey, 2B. Ha. Untuk lakaran kita boleh menggunakan pensel 2B ataupun 4B ataupun HB. HB, ya? HB lebih keras berbanding dengan 2B dan 4B. 4B sesuai untuk kita buat lakaran, kita nak hitamkan kita punya lakaran untuk lakaran kita punya binaan. Aha. Okey, lakaran binaan tu kita nak hitamkan. Okey, kita gunakan pensel 4B. Baik, Fizi cikgu. ya. Okey, Fizi cuba lakar dulu. Saya tengah melakar ni, Okey. cikgu. Boleh pula lakar. Tadi saya tengok yang gambar yang mula-mula tadi tu macam teruk sangat, Tu Fizi. susah sangat, cikgu. Tu susah sangat. Yang ni macam... Yang ini Boleh saya ikut. rasa okey, betul. Okey. Okey. Saya dah nampak bentuk beg tu dah ada, Fizi. Okey. Bentuk beg tu saya rasa dah okey. 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 Alright. Okey, Fizi tarik kat situ. Okey, cikgu. Okey, jangan lupa dekat situ ada sedikit pengulangan. Kalau Fizi perasan dekat poket tu ada tempat jahitan tu. Tempat jahitan tu adalah pengulangan, Fizi. Kena buat dekat tempat tu. Baik. Boleh, Fizi? Boleh, cikgu. Okey, cuba. Okey, kejap Okey. Ni, cikgu. Okey, Fizi hitamkan. Saya hitamkan. Okey, Baik. kemudian dekat tempat tu ada jahitan sikit dekat sini. Kalau kita perasan dekat poket tu ada jahitan sikit. Ada lah, cikgu. Ha. Okey. Dia kena pisahkan, cikgu, ya? Bukan, tak perlu. Dekat sini, dekat tepi ni ada jahitan. Okey. Saya kena jahit sikit, cikgu, Okey, ya? tarik je, Fizi. Macam menjahit, cikgu. Itu adalah pengulangan. Tadi kita dah belajar kan berkaitan dengan pengulangan. Itu adalah pengulangan dalam kita punya lakaran ini, Fizi. Faham, cikgu. Okey, boleh. Saya tengah nak buat tangkai, cikgu. Boleh tengok. Ada sikit. Tengok. Okey, Okey, dah nak cikgu. siap. Okey, boleh. Siapkan lagi, boleh. Sikit lagi, Fizi. Okey, sikit lagi, cikgu. Okey. Boleh? Nampak tak? Ini antara lukisan yang abang lakar ni, kawan-kawan. Okey. Siapkan. Siapkan, cikgu, ya? Okey, Fizi tarik. Okey, dia punya pemegang dia, tali beg tu. Okey. Tali beg. Sekejap, Okey. Okey, Fizi hitamkan. Yes. Baik. Okey. Lepas tu kalau kata boleh, Fizi buat sedikit rendering. Pada bahagian bawah ni Fizi hitamkan. Okey, cikgu. Pada bahagian atas tu hitam dia sikit saja. Okey. Saya Kalau hitamkan, boleh lah, cikgu, kalau ya? boleh lah nak cuba buat. Boleh, cikgu. Hitamkan sikit. Okey. Okey, atas dia tu sikit aja. Yang bahagian bawah dia tu gelap lagi. Okey. Ini kita panggil dia rendering. Fizi, Rendering, cikgu, ya? Rendering untuk menampakkan dia ada kesan apa? Orang kata panggil Bayang, cikgu. bayang-bayang dia sikit.
Okey. Yang tu sikit je. Tarik sampai ke tepi. Boleh pun lakar Fizi. Saya rasa Fizi pun boleh melakar ni. Mesti Kalau boleh Abang punya. Fizi boleh, takkan kawan-kawan kat rumah tak boleh. Boleh. Buat sama-sama. Okey. Saya lupa. Okey, murid-murid yang berada di rumah sepatutnya murid-murid pun boleh sama-sama buat. Okey, sama-sama buat apa aktiviti yang kita buat bersama dengan Fizi pada hari ini. Murid-murid pun boleh buat perkara yang sama. Okey? Alright. Saya rasa dah nak siap ni, cikgu. Dah nak siap dah. Okey, untuk dia punya kitchen tu, tu Fizi hitamkan sikit. Kena ikut cikgu ya. Kena ikut hitamkan sikit kitchen. Ini adalah lakaran Fizi sendiri tau. Okey. Okey, Fizi hitamkan sikit. Saya hitamkan sikit. Nampak dia ada. Okey, jelas. Ada kesan sikit cikgu. Ada kesan. Okey. Baik, saya kena. Okey, Fizi tarik. Okey, lepas tu Fizi tuliskan sedikit dekat mana tali beg. Okey. Dekat mana rantai epoksi tali beg. Okey. Okey, dekat mana rantai epoksi dia? Okey, rantai Epoksi. kunci. Rantai epoksi kunci. Okey, rantai epoksi kunci ni adalah kita panggil dia sebagai proses pembuatan produk. Proses pembuatan menggunakan epoksi. Okey, epoksi ni adalah cecair yang apabila kita cantumkan resin A dengan juga kita panggil hardener, pengeras, apabila kita gabungkan dan kita biarkan kemudian dia akan mengeras. Oh, yang macam Macam mana tu? buat kat bilik air cikgu. Macam buat dekat bilik air tu dia ada epoksi khas. Yang ini epoksi yang lain. Tapi epoksi jugalah. Kategori epoksi juga. Faham, cikgu. Sama juga. Poket. Okey, dekat mana poket dia? Penyimpanan hadapan. Ya, penyimpanan hadapan. Okey, bagus Fizi. Ini Fizi lakar sendiri ni. Saya tak bantu apa-apa. Saya ada bercakap saja. Fizi yang lakar. Baik, cikgu. Okey, seterusnya Fizi tulis elemen dan juga prinsip reka bentuk dia Fizi. Okey, prinsip cikgu ya. Prinsip. Kita dah belajar tadi prinsip. Okey, kalau kita lihat daripada beg ini, prinsip yang pertama yang ada adalah prinsip keringkasan. Maksudnya beg ni ringkas lah. Dia ringkas saja. Yang kedua adalah kesatuan. Kesatuan maksudnya dia menggunakan pelbagai jenis elemen dalam beg tersebut. Dan yang ketiga adalah pengulangan. Dekat mana pengulangan Fizi? Dekat sini cikgu. Dekat mana tu? Dekat? Ni, dekat ni cikgu. Dekat dia punya jahitan. Dia punya jahitan dia tu. Dekat situ ada pengulangan kat situ. Ada pengulangan dekat situ. Lagi satu dekat kitchen dia tu pun ada pengulangan. Cikgu. Okey, bentuk bunga tu diulang-ulangkan. Dekat situ pengulangan. Okey, maksudnya Fizi dah faham berkaitan dengan prinsip. Seterusnya, elemen. Kita ada juga elemen garisan Fizi. Okey, elemen garisan, yelah memang Fizi melakar pun memang menggunakan garisan. Garisan cikgu. Okey, lepas tu kita ada elemen warna sedikit. Fizi dah hitam-hitamkan sikit dan ada elemen warna. Sebenarnya elemen bentuk sebab kalau kita perasan bentuk dia 3D. Betul tak Fizi? Betul cikgu. Okey, lepas tu kita ada elemen rupa dan yang terakhir ada elemen tekstur sikit. Kita nampaklah bentuk dia sikit Fizi. Okey, Fizi kemas-kemaskan sikit. Elok-elokkan sikit, cantik-cantikkan sikit. Okey, bawah ni hitamkan sikit. Saya hitamkan lagi cikgu ya. Yang ni semua dah okey, bawah tu sikit Fizi hitamkan. Saya hitamkan. Okey cikgu. Okey, yang ni Fizi kemaskan balik dia punya ni sikit. Okey, dia punya curve tu. Fizi kemaskan curve dia. Itu dia. Tak sabar-sabar rasanya nak tunjuk ya. Nak tunjuk. Okey. Ini adalah lakaran. Okey, yang Fizi sendiri buat, bukan saya buat. Okey, Fizi buat tadi di hadapan penonton-penonton semua, lakaran beg jeans. Okey, lakaran perkembangan idea untuk beg jeans. Itu cantik dia. Saya rasa kalau daripada sudut pandangan saya sebagai seorang guru, bagi saya layak diberi markah yang baik. Berapa cikgu agak markah saya? Kalau kata daripada 100 lah daripada 100 untuk lakaran seperti ini untuk orang yang bukan profesional, maksudnya orang yang baru nak belajar, ya cikgu, saya boleh bagi lebih kurang dalam 90 markah per 100. 90 markah boleh bagi. Kalau kata macam ni lah. Maksudnya dekat rumah murid-murid jangan risau. Okey, walaupun murid-murid tak boleh melakar, tetapi apabila kita nak melakar, kalau kata mula-mula kita nak melakar, kita tak erti melakar, kita mula-mula nak melakar, kita boleh tiru je lakaran apa yang ada dalam buku teks. Kita ambil, kita tiru. Tiru je cikgu. Tiru. Dekat apabila kita meniru, kita akan melatih tangan kita. Daripada garisan kita membengkok, kita akan berjaya menghasilkan garisan yang tegak. Alhamdulillah. Itu dia. Sama seperti apa yang sepatutnya kita lakar Fizi. Saya rasa lebih kurang sama apa yang berada dekat kita punya slide dan juga apa yang Fizi lakar, saya rasa hampir sama. Sama. Baiklah, Abang Fizi pun boleh buat dalam masa lebih kurang 3-4 minit dia. Takkanlah korang tak boleh buat. Baik cikgu, kita rehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini, teruskan menonton Didik TV KPM. Okey, good.
KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Amir. Kita hari ini kita belajar tentang mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3, proses dalam penghasilan produk. Kalau tadi saya dah laka-laka ni Cikgu. Okey. Sekarang ni apa yang kita nak buat Cikgu? Okey, untuk segmen yang terakhir ni, okey, Fizi, saya akan buat satu uji minda. Uji minda. Saya nak tengok apa yang Fizi telah pelajari pada segmen-segmen yang sebelum ni. Adakah Fizi berjaya memahami apa yang saya sampaikan? Saya akan uji daripada sudut elemen dan juga prinsip. Boleh Fizi. Cikgu? Boleh Cikgu? Boleh. Boleh. Elemen saya nak ulas sikit. Elemen kita ada 8 elemen. Untuk prinsip kita ada 9 prinsip. Okey, 8 elemen dan 9 prinsip. Okey, boleh saya tunjukkan soalan yang pertama, Fizi? Silakan Cikgu. Boleh. Okey, kita tengok kepada soalan uji minda yang pertama. Okey, uji minda yang pertama, gambar tu dulu. Sebelum saya nak uji Fizi, saya nak tahu gambar tu gambar apa Fizi agak-agak? Ni gambar pemanggang Cikgu. Pemanggang. Betul tak pemanggang? Saya rasa macam betul. Betul. Okey, itu adalah gambar pemanggang Fizi Satu gambar pemanggang di mana digunakan untuk memanggang ikan dan sebagainya. Okey. Dalam mereka bentuk murid-murid boleh juga buat pemanggang ni sebagai salah satu produk untuk penghasilan produk dia. Okey. Okey, berdasarkan kepada gambar rajah berikut, gambar rajah di atas lah. Okey. Pilih elemen reka bentuk, Baik Cikgu. yang tidak terdapat pada produk tersebut. Maksudnya daripada lakaran ini dia elemen reka bentuk yang tidak ada. Tidak ada pada produk tersebut. Yang tak ada Baik Cikgu. Okey, yang pertama A adalah elemen garisan, okey. B adalah elemen ruang. Okey, C adalah keseimbangan dan D adalah elemen bentuk. So, apa Fizi rasa jawapan yang paling tepat untuk soalan ini, Fizi? Kawan-kawan boleh bantu abang tak? Apa? Macam mana kawan-kawan? Ramai yang jawab tu Cikgu. Saya rasa macam kalau Fizi, tak silap saya lah Cikgu. Okey, saya nak dengar jawapan daripada Fizi. Okey, elemen reka bentuk yang tidak terdapat dalam produk tersebut adalah C Cikgu, keseimbangan Cikgu. Keseimbangan. Ya Cikgu. Adakah Fizi pasti kenapa keseimbangan? Saya pasti Cikgu kerana keseimbangan ini adalah prinsip Cikgu. Prinsip? Yes. Dia adalah prinsip reka bentuk? Ya. Maksudnya dia bukan elemen reka bentuk? Bukan elemen Cikgu. Adakah Fizi pasti? Saya pasti Cikgu. Pasti? Ya Cikgu. Okey, kita lihat jawapan dia. Adakah jawapan tersebut betul atau tidak? Fizi kunci jawapan C. Saya kunci Cikgu. Kunci? Ya Cikgu. Okey, kita lihat. Okey, betul Fizi. Yeay. Jawapan dia adalah jawapan C, iaitu keseimbangan. Kenapa keseimbangan? Sebab keseimbangan adalah prinsip reka bentuk Fizi. Baik Cikgu. Okey, boleh Boleh, So, Cikgu. dengan itu, apabila Fizi dah berjaya menjawab soalan saya, okey, saya akan bagi Fizi panda. Nah. Saya bukan bagi macam tu, saya akan tampal dekat papan scoreboard kita. Boleh Fizi? Boleh, Cikgu, boleh, Okey, saya akan bagi 3 panda dekat Fizi. Boleh? 3 panda. 3 panda. Yes. Panda. Kita Dia dapat Kelantan panggil panda lah. panda ini panda Cikgu. Panda demo. Panda demo. Panda sebab tu dia boleh pandai. Pandai. Samalah. Okey, Cikgu. Okey, Fizi dapat 3. Cantik tak Fizi? Cantik Cikgu. Okey, Fizi nanti bawa balik panda ni. Boleh, Jangan Cikgu. lupa. Okey, seterusnya kita pergi kepada uji minda yang kedua. Baik. Okey, untuk kita pastikan sama ada Fizi faham ataupun anak-anak murid kita ni faham atau tidak Fizi. Baik, Cikgu. Okey, kita lihat kepada uji minda yang kedua. Ada satu gambar. Okey, gambar ni kalau kita lihat, dia adalah gambar macam laci. Laci yang muda. Lepas tu ada garisan di tengah-tengah. Garisan berwarna merah di tengah-tengah. Baik. Cikgu. Okey, sebenarnya apabila Fizi pandang garisan tu, Fizi dah boleh terfikir dah. Apakah dia sebenarnya? Senang, Okey? Cikgu, senang. Berdasarkan kepada gambar rajah berikut, pilih prinsip. Tadi elemen, sekarang prinsip. Ya, Cikgu. Pilih prinsip reka bentuk yang berkenaan dengan gambar itu. Saya rasa A salah garisan. A salah garisan Garisan adalah elemen. Ya Cikgu. Okey, bagus. Okey, seterusnya. B kepelbagaian pun salah Cikgu. Okey, kepelbagaian pun tak ada. Kesatuan pun salah Cikgu. Kesatuan pun salah. Kalau A, B, C pun salah, jawapannya adalah D Cikgu. D. Sama macam jawapan tadi lah Fizi. Sama, keseimbangan juga. Cikgu. Sebab Dua-dua apa? keseimbangan. Kat situ kan ada dia terbahagi pada tengah-tengah Cikgu. Dia bahagi pada tengah-tengah. Ya. Okey. Fizi ingat tak, kalau kata dia bahagi tengah-tengah, kalau di sebelah kanan dengan di sebelah kiri dia sama, nama dia ingat tak? Simetri Cikgu. Simetri. Ya. Memang pandai Fizi. Memang Fizi ikut apa yang saya ajar. Saya faham betul apa Cikgu ajar Okey, ni. kalau kata sebelah kanan dengan sebelah kiri tak sama Fizi?
Isometri. Asimetri. Asimetri. Sikit lagi nak betul lah tu. Asimetri. Ya, Okey, maksudnya PZ betul-betul faham apa yang saya sampaikan pada hari ini, iaitu daripada sudut keseimbangan, ada keseimbangan simetri, sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Ya. Kita ada asimetri, sebelah kanan dan sebelah kiri tak sama. Ya. Dan juga kita ada keseimbangan jejari. Yang itu kita just ambil random saja. Baik, cikgu. Okey, boleh. So kita tadi dah ulas, tapi tak tahu jawapan betul tidak, Fizi. Adakah benar Sekarang kita nak jawapan tengok saya? jawapan Fizi adalah jawapan yang betul ataupun jawapan yang salah. Saya kunci jawapan dia, cikgu. Betul. Yeay. So jawapannya adalah D, keseimbangan. Okey. So saya rasa memang Fizi dah layaklah saya bagi panda kepada Fizi. So dengan itu saya memberikan Fizi sebanyak 3 panda lagi, Fizi. 3 panda lagi. Ya, soalan pertama dah dapat 3 panda, soalan kedua pun dapat 3 panda, Fizi. Itu ada 6 panda Ada semuanya, 6 cikgu. panda keseluruhan. Memang panda. Kalau ada panda lebih, saya akan bagi panda lebih sebab Fizi tahu tadi simetri itu. Maknanya Fizi ingat apa yang saya ajar. Baik, Itu cikgu. menunjukkan bahawa Fizi memang ikut apa yang saya ajar. Okey, Fizi Baik, cikgu. Antara rumusan cikgu pada hari ini tentang apa yang kita pelajari sepanjang segmen kita pada hari ini. Okey, Fizi, secara asas dia untuk rumusan Fizi, okey, kita telah pelajari yang pertama kita pelajari konsep, sama ada dia bentuk mengikut fungsi ataupun fungsi mengikut bentuk. Yang kedua kita telah pelajari elemen dalam reka bentuk, ada 8 elemen. Lepas tu kita telah pelajari 9 prinsip reka bentuk. Dan kita telah pelajari berkaitan dengan idea, lakaran idea. Kita telah pelajari berkaitan dengan lakaran 3D bermaklumat. Kita telah pelajari berkaitan dengan jadual kerja. Okey, dan Fizi sendiri sebagai seorang murid saya pada hari ini, Fizi dah buat pun lakaran. Betul Fizi tak? Fizi buat bersama-sama dengan saya. Itu menunjukkan bahawa Fizi telah menguasai apa yang telah saya ajar pada hari ini, Fizi. Boleh? Boleh, Fizi. cikgu. Okey, secara keseluruhannya, kalau Fizi tanya saya, prestasi Fizi pada hari ini sangat-sangat bagus. Alhamdulillah. Okay? Sangat-sangat bagus sebagai seorang murid. Okey. Yang di mana kalau kata murid-murid dekat luar, murid-murid di rumah sekalipun boleh belajar bersama-sama dengan kita, Fizi. Fizi berada di studio, Fizi belajar dengan saya. Di rumah juga murid-murid akan belajar bersama-sama dengan saya. Okey, untuk episod-episod yang akan datang juga, Fizi. InsyaAllah. Baik, cikgu, kalau ada kawan-kawan yang terlepas, cikgu boleh rujuk di portal mana, cikgu? Okey, untuk mendapatkan bahan rujukan dan sebagainya, boleh pergi kepada portal Delima, Fizi. Portal Delima KPM. Dan murid-murid boleh dapatkan bahan apa sahaja bahan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Bukan saja mata pelajaran RBT, Fizi. Bahalah mata pelajaran lain pun murid-murid boleh dapatkan untuk orang kata sebagai input tambahan selain daripada sekolah, guru-guru yang berada di sekolah mengajar dan sebagainya, Fizi. Baik, terima kasih Fizi. kepada Cikgu Amir kita daripada SMK Tinggi St. Davis, Bukit Baru, Melaka. Terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita iaitu Puan Aida Zainul Aziz Din daripada SM Pendidikan Vokasional Merbuk Kedah yang sudi bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton Didik TV KPM yang tak jemu-jemu melihat kami di sini. Ingat dia, fokus sentiasa, jangan nakal-nakal, pergi sekolah, belajar elok-elok. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.